esok. Baik, dan seterusnya kita akan berbicara juga berkenaan dengan PRU15, iaitu berkenaan dengan pecutan terakhir kempen PRU15 penentu segalanya. Bersama dengan kita di studio saya kenalkan Prof Datuk Dr. Ismail Sulaman, iaitu merupakan Profesor Kolej Perkomputeran Informatik dan Media UiTM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Baik. Ya. Terima kasih Prof Datuk kerana bersama kami pada pagi ini. Ialah hari ini bukan detik-detik yang penting, kurang daripada 24 jam. Jadi untuk permulaannya, bagaimana pandangan Datuk sendiri terhadap trend dan juga sentimen masyarakat, khususnya setelah 14 hari berkempen ini, hampir 14 hari. Prof Datuk. Okey, setelah hampir 2 minggu berkempen, saya rasa semua parti politik telah pun menjalankan strategi propaganda untuk memenangi hati jiwa pengundi. Sekarang adalah masanya untuk pengundi berkira-kira untuk membuat keputusan parti manakah yang akan mereka pilih, calon manakah mereka akan undi, akan dapat dijawab pada hari esok. Itu sebabnya saya akan berbincang mengenai dengan bagaimana kaedah atau teknik untuk membuat pemilihan ini. Ya? Sebab dalam teori politik ini dia ada teori-teori tentulah, tapi saya ambil satu pendekatan, iaitu seseorang itu memilih berdasarkan beberapa faktor. Pertama sekali berdasarkan pada parti politik. Yang kedua berdasarkan pada calon yang bertanding di kawasan parlimen ataupun DUN yang bertanding. Yang ketiga berdasarkan pada manifesto yang kita dah dengar, kita lihat, kita baca dan mungkin kita dah hadam. Yang keempat mungkin berdasarkan pada track record ataupun sejarah parti-parti politik dan juga calon-calon berkenaan, dan akhir sekali ialah mengenai dengan isu dan sentimen. Okey, saya fikir bahawa kelima-lima perkara ini menjadi satu gabungan bagaimana kita nak pilih. Ada setengah calon dia membuat pendekatan sendiri, menunjukkan personaliti, akulah calon terbaik, undilah saya. Itu pendekatan dilakukan. Tetapi kita sebagai pengundi ini, kita kena kaji, kena lihat betul-betul orang tu betul ke mampu boleh buat keputusan nanti untuk menerajui kawasan parlimen. Atau kita kena tengok balik, adakah calon itu mempunyai track record yang sebelum ini, ada sejarah-sejarahnya. Ya, kalau kita lihat pada parti politik, adakah kita nak tengok parti politik yang ada track record yang bagus, bersih, telah membawa Malaysia ke pesada dunia, atau sekadar 22 bulan tetapi tidak dapat membuat apa-apa dan sebagainya. Itu semua adalah perkara-perkara yang perlu dipikirkan, ya. Tetapi satu yang tadi pun kita dapat lihat tentang isu-isu yang bermain sekarang ni. Saya percaya mungkin malam ni akan meletup lagi apa-apa isu yang akan dikeluarkan oleh mana-mana parti politik untuk meledakkan isu sebagai panas, ya. Kerana kadang-kadang di saat akhir dia akan berubah dari masa ke semasa. Itu sebabnya dalam political behaviour ni kadang-kadang bila kita nak mengundi itu, dia akan sentiasa berubah. Mungkin hari ini kita akan fikir begini, tapi setelah dapat maklumat kita akan fikir lain dah. Jadi di saat akhir itu, sebelum kita mengundi besok, buat keputusan yang paling matang, yang rasional, yang betul-betul segar untuk kita fikir bahawa parti itulah yang kita nak pilih. Calon inilah yang rasanya yang paling layak. Kita tak mahu lagi jadi sebelum ini, di mana kita mengundi tetapi akhirnya orang yang undi itu tiba-tiba dia lari, dia lompat parti, dia tak ikut apa yang kita mandatkan. Ini di antara perkara-perkara yang perlu dipikirkan sebelum kita turun mengundi pada hari esok. Ya. Okey, jadi Prof Datuk, sekarang ini pecutan terakhir ni, saat akhir ni cukup penting seperti yang dikongsikan oleh Prof Datuk tadi. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh calon-calon ini memastikan kesetiaan mereka ini kekal sehinggalah hari esok? Kita harap sebelum 12 malam mereka akan terus pecutan terakhir ini berjumpa pengundi dan juga memberikan yang terbaik. Kita nak cakap dalam hal politik ini, orang kadang-kadang dah tak percaya dengan janji tau. Manifesto tu kadang-kadang dah jadi macam satu surat yang hanya sekadar penyedap rasa. Sebab banyak terbukti sebelum ini ada juga yang setengah parti itu tidak deliver ataupun tidak doable untuk mencapai satu-satu janji itu dilunaskan ataupun ditunaikan. Jadi kali ini mungkin orang akan tengok personality calon itu. Kadang-kadang kita takut juga di saat akhir tiba-tiba keluar pula surat-surat, ya, yang sekarang ni bukan surat secara kata orang letak bawah rumah. Ni surat atas talian ini, online ni kan. Betul. Viral sana sini. Hari-hari kita terima. Hari-hari kita dapat dengar, hari-hari kita baca kan. Betul ke? Persoalan itu yang perlu kita lihat. Maknanya
pertama sekali calon dia memang sentiasa akan menggunakan propaganda. Propaganda ni dia ada dua lah. Satu propaganda yang baik-baik dipanggil white propaganda. Manakala yang kedua ni dipanggil black ops atau black operation ni, propaganda yang agak hitam, sengaja dibuat untuk attack mana-mana parti politik, attack nama-nama pemimpin. Tapi pada kali ini kita ada 4 kalau di Malaysia ni lah, yang utama contohnya di bawah Pakatan Barisan Nasional, PN, and then PH dan juga GTA. Ini 4 utama, termasuk di Sabah dan Sarawak adalah dia punya komponen-komponen dia kan. Tetapi kalau kita lihat pada kancah politik di akhir penceritaan akhir ini, mereka dah mula saling attack each other tau. Sana attack sana, ni attack tu dulu. Masa PRU 14 dia ada 2 je, PH dan juga BN. Tapi kali ini dia pecah 4. Betul. Jadi dia akan rencam komplek. Kadang-kadang bingung pengundi nak pilih mana satu. Betul. Kan. Calon-calon yang dihantar pun agak-agak baik. Kadang-kadang kenal dia saudara, ni pakcik kan. Jadi macam mana? Itu sebabnya saya fikir bahawa keputusan tu hanya dapat kita buat setelah kita fikir secara matang. Kita tapis, cari yang terbaik dan sebagainya kan. Tapi kebanyakan daripada kajian menunjukkan mereka akan memilih berdasarkan pada parti politik. Kajian saya pun yang terkini pun 60% akan memilih berdasarkan parti politik. Sebab parti politik ni dia ada satu organisasi tau. Dia akan membawa, kalau parti ini menang, dia akan ada calon bakal Perdana Menteri. Dia ada satu organisasi yang akan membentuk kabinet macam tu. Itu sebabnya orang prefer ataupun lebih merujuk kepada yang ada parti politik. Calon-calon bebas ni pada dasarnya kat Malaysia ni tidak begitu popular. Ada menang 1-2 kes, tetapi secara keseluruhan agak susah untuk calon-calon bebas menang. Tetapi sekarang ni saya nampak ada beberapa parti politik masih ada ruang dan peluang di pencutan akhir ini untuk mereka terus kata orang sampai ribbon terakhir lah kalau 100 meters tu untuk dapat apa yang diingini Dan itulah sebabnya saya fikir malam ini mungkin ada jugalah announcement daripada ketua-ketua ataupun parti-parti pemimpin politik mengeluarkan kenyataan yang mungkin boleh menabat hati hinggalah hari 19 pukul 5 petang. Itu dia. Prof Datuk, kalau kita imbas dalam pilihan raya umum ke-14 sebelum ini, ada frasa tsunami politik. Namun dalam situasi tersebut kita dapat lihat berlakunya perubahan tampuk pemimpinan negara. Dan dalam PRU ke-15 ini, gelombang kuasa anak muda pula memainkan peranan. Sebab kita sedia maklum, jumlah populasi bagi 18 sehingga 39 tahun melebihi 50% daripada daftar pemilih untuk pilihan raya umum ke-15 ini. Jadi bagaimana Prof Datuk melihat gelombang anak muda ini yang ada pihak yang menyatakan mereka ini kelompok atas pagar, Datuk. Jadi bagaimana pentingnya untuk menarik undi mereka ini di saat-saat akhir ini, Datuk? Betul. Kalau ikut apa yang saya baca, kita ada 10.2 juta pengundi muda daripada jumlah 22 juta keseluruhan pengundi yang akan mengundi pada hari esok. Dan banyak mengatakan bahawa mereka ini adalah menjadi kingmaker ataupun penentu kepada keberjayaan mana-mana parti politik. Tapi itu sebenarnya tidak benar. Sebab pada kajian saya menunjukkan ada juga pengundi muda ini telah pun dihubungi, didekati oleh mana-mana parti politik yang memang telah mempunyai satu kumpulan yang telah dijejaki awal lagi. Cuma kita harap mereka ini turun. Terutamanya mereka yang 18 tahun ini, mereka turun mengundi. Dan kalau mereka betul mengundi, dia akan mencorak warna landscape parti politik di pentas demokrasi kat Malaysia ni. Tapi kalau mereka tak turun, mungkin jumlah hanya 5%, 60%, jadi tak melambangkan demokrasi sebenar. Itu pertama sekali. Tapi kalau saya nak katakan, dalam kajian saya yang terkini juga menunjukkan bahawa anak-anak muda ni sebenarnya aware ataupun sedar terhadap peluang mereka. Cuma kadang-kadang mereka tidak dilengkapi dengan maklumat yang lengkap tentang apa itu demokrasi, apa itu hak politik, apa itu hak mengundi. Maka saya fikir bahawa kalau seandainya mana-mana parti politik yang memang telah pun mempunyai strategi mendekati mereka dan berikan maklumat sebaik mungkin, mungkin mereka akan pilih mana-mana parti politik berkenaan. Dan juga ada setengah daripada pendekatan-pendekatan di pusat pendidikan tinggi, di sekolah, bekas pelajar-pelajar sekolah, mereka alumni sekolah mereka buat berbagai pendekatan. Saya pun semalam tadi pun saya jelajah jugalah di kawasan Sahalam, berdekatan dan sebagainya. Saya dapati mereka pun memang tahu tentang mengundi. Cuma yang kita jadi syak ni sebab mereka ni susah berjumpa di lapangan. Betul tak? Betul. Mereka ni nak pergi ceramah malas. Tapi kat tangan mereka ni, mereka tengok TikTok, mereka tengok ceramah online. Mereka bercakap tentang parti itu, parti ini. Itu maknanya mereka cakna. Mereka tahu tentang hak itu dan mereka dah decide among themselves. Jadi itu sebabnya bagi saya,
untuk mereka memilih, mereka lebih percaya pada rakan tau. Okey. Peer group. In other words, kalau peer group tu dia ada parti A, dia budak-budak yang bawah kumpulan tu akan ikut parti A. Jadi kalau parti-parti politik boleh dekati siapa taiko ketua grup tu, mungkin dirangkum semua, dia dapat semua tau. This kind of thing berkata yang kita boleh buat. Tetapi itulah mungkin sangat berbaki, tinggal beberapa minit, kata orang jam ni kan. Saya fikir masih ada ruang untuk ni, ya, sebab kadang-kadang di saat akhir kadang-kadang panggil dia 3 orang ketua ni, okey, lepas tu dia akan okey, I hope that besok undi parti saya akan bawa patching, naik kenderaan, macam-macam lah, janji biasa lah macam tu. Okey, baik. Prof Datuk, bila tadi Prof Datuk kata nak mendekati dengan orang muda ni kena masuk dalam dunia mereka kan. Jadi antara yang lain juga, kalau kita tengok ada juga parti politik yang berkempen secara dalam talian, contohnya menggunakan metaverse untuk bersama dengan anak-anak muda ini, dan ini menjadi tumpuan utama mereka juga. Walaupun kita tak nampak kehadiran mereka, tetapi ialah menggunakan alatan yang ada, itulah peranti yang ada, itulah antara objektif utama untuk mendekati anak-anak muda. Dan bagaimana daripada pandangan Prof Datuk sendirilah menggunakan kaedah-kaedah yang ada ini untuk mendekati anak muda ni, adakah akan mendapat kepercayaan anak-anak muda? Okey, metaverse ataupun sosial media, Facebook online, Twitter, Instagram itu adalah permainan terkini, ya. Dan anak muda ini sebenarnya mereka ini memang akan online sentiasa dengan kaedah ini, tetapi sekadar hanya untuk kesedaran. Tapi untuk mereka dipujuk parti mana, maka parti-parti politik perlu dekati secara face to face, physical, interpersonal, persuasif, pembujukan. Itu perlu dibuat. Sebab pendekatan secara online saja tidak mampu untuk membuat rujukan kepada kepercayaan terhadap satu parti politik. Mereka ni perlu didedahkan dengan all media plus new media, dipanggil convergent. Convergent maknanya pendekatan baru dan lama tu dikawinkan, disatukan untuk jadi pendekatan yang ampuh bagi mendekati pengundi-pengundi, baik yang tua ataupun yang muda. Sebenarnya sosial media bukan anak muda, orang tua-tua sekarang ni kat kampung 70 tahun main ni. Cakap apa, kedai kopi saya jumpa, tapi betul-betul tengok rujuk kan. Apa khabar pakcik kan? Bukan sembang kedai kopi dah. Betul, kopi dah kurang, tapi sembang ni online ni. Tua sama je. But ini new trend tau. Contohnya metaverse yang dibuat di beberapa kawasan ni memang nampak ada implikasi. Tetapi pada kajian saya, kali ni media sosial yang paling berkesan adalah TikTok. 67%. TikTok ni dah menjadi satu yang viral, yang memang refer atau dirujuk kepada semua orang lah. Sebab TikTok dia dalam within 1 minute, less than 1 minute kan, dia akan cakap apa, dia campaign cara begitu tau. Kadang-kadang campaign tu kalau dia betul tangible, mendekat, lekat dekat hati pengundi, memang orang percaya tau. Sebab cara dia persuade tu, sebab dulu kita hanya gunakan WhatsApp, lepas tu kita guna Instagram, dia teks. Now benda dia ada nampak, ada bukti, dia letak dengan berbagai elemen-elemen media sebagainya kan, application dia, dan ada letak dengan berbagai bentuk yang menarik kan, ada macam visual. Itu semua akan memberikan impact kepada pembuat keputusan dalam kalangan pengundi. Itulah keseimbangan teknik ataupun strategi yang perlu dimainkan oleh calon ataupun parti yang bertanding untuk mendekati pengundi secara keseluruhannya. Dan dalam tempoh 14 hari ini, Prof Datuk, cukup ke untuk calon bertanding ini menyantuni ataupun mendekati masyarakat secara keseluruhannya? Contoh di satu parlimen mempunyai kawasan yang sangat luas, populasi yang sangat besar. Jadi bagaimana cabaran untuk calon dan juga parti bertanding mendekati pengundi ini, dan kelebihan sekiranya parti tersebut mempunyai akar umbi dan juga jentera yang kukuh, Datuk? Orang yang nak bertanding ni sepatutnya bukan 14 hari tu berkempen. Dia patut berkempen dah 2 tahun lepas. Maksudnya dia must be dekat kampung, dekat kawasan tu, dah bersama rakyat. Dah tolong-menolong waktu COVID, waktu banjir, mereka memang orangnya lah. Jadi kalau dia bertanding 2 minggu tu sekadar kata orang tunjuk calon je. 5 tahun sekali nampak. Orang dah tahu dah. Yang kita takuti orang tiba-tiba jelma datang, tak pernah jumpa, tiba-tiba kau datang, dah jadi macam aku yang terbaik. Itu kadang-kadang menyebabkan pengundi merasa macam marah. Betul. Sebab you tak pernah bersama kami, tiba-tiba bila waktu bertanding, tiba-tiba kenapa muka kau muncul kan? Itu yang menjadi isunya. Bagi saya cukup. 2 minggu is the minimum. Ada setengah dalam kajian saya sampai 20 hari pun ada. Tapi 2 minggu saya ingat sangat cukup bagi saya sebenarnya. Kalau mereka dah bersedia, apatah lagi sekarang ni media ada. Tak payah jumpa pun boleh jumpa online kan. Kalau dia buat satu rakaman, dia buat video,
24 jam berterusan repeating dia boleh ditonton oleh rakyat ya. Jangan kata di luar kampung tak tahu media sosial tau. Saya orang kampung. Bila saya balik Tuan Karang, semua orang pakai TikTok, pakai apa semua. Dan kadang-kadang tak perlu nak jumpa sebab mereka cakap malam kita ceramah, tapi kita bagi Facebook link tu. Nampak. Jadi orang boleh dapat ceramah. Duduk kat rumah kata-kata dengar ceramah kan. Sama juga. Ini kaedah baru. Ya, tetapi itu sebabnya dalam strategi komunikasi politik ini, mereka perlu ada strategis, ada propagandis yang bagaimana nak dekati rakyat dengan pendekatan baru, dengan mesej dan juga cogan kata yang begitu. Di saat terakhir ni, dalam komunikasi politik jangan banyak sangat bagi mesej. Dia ada 3 mesej utama je patutnya. Apa dia? 1, 2, 3. Mana-mana parti politik pun kalau banyak sangat orang bingung. Betul. Jadi dia punya tagline macam-macam dia akan buat kan, dalam banner, poster dia dah letak. Mudah aje. Kan? Jadi dia akan melekat dalam otak tu. Tapi saya percaya mana-mana parti politik esok tengoklah. Mereka akan buat rombongan Cik Kiah kan. Bawa mereka dari rumah, naik kereta, pergi dekat tempat pondok-pondok panas, Barong tu. Dalam perjalanan tu, mereka akan cakap cik dalam kereta tu kan, mengundi. Lepas tu dia hantar balik. Memang pengundi macam raja, macam pemasuri tau. Esok special lah, treatment lah. Ya betul, because this is the last touch tau. Jadi kadang orang yang diletak dalam apa ni, terutama makcik-makcik tua, kadang-kadang dia bila tengok makcik tu, apa khabar makcik saya balik kan. Lepas tu baik anak ni kan. Lepas tu bila cakap makcik jangan lupa ya, undi parti A, parti B, parti C kan. Dia melekat. Sebab itu yang terakhir sebelum dia pergi masuk mengundi. Apatah lagi orang dah agak-agak dah tutup, dah bingung sikit, dia akan dengar yang last dulu. Jadi di akhir penjutan ni all out to all parti politik. Ya, kalau betul-betul nak berjaya, jangan di akhir ni semput. Dia mesti sampai habis pukul 5. Sebab saya nampak setengah parti politik ni bila pukul tengah hari tu, dah habis tengah hari, malas lah. Akhirnya petang tu tak ada orang. Dalam petang tu ada yang memang sengaja. Sekarang kan SPN dah letak waktu-waktu kan. Jadi walaupun kita harap pagi mungkin insya-Allah tak hujan, dikatakan petang hujan, datang awal tak apa. Yang pentingnya mereka datang untuk mengundi itu. Ya, dan ikut saluran-saluran yang ditetapkan. Jadi saya fikir bahawa di penceritaan akhir ini semua akan bergerak malam ni all out sampai pukul 2 malam. Jangan lebih waktu tu, tetapi dia bergerak secara online. Pukul 1 sampai pukul berapa pun online orang tengok juga. Betul. Yang penting online tu Dato'. Sentiasa berjalan. Tak kira di mana pun kan. Mungkin berada di beberapa lokasi yang sempat untuk mereka pergi. Tapi tempat-tempat lain tu mungkin boleh dikongsi secara dalam talian lah kot kan. Betul. Pendapat Prof Datuk di saat akhir ni antara perkara yang boleh dilakukan oleh calon, sebab kalau kita lihat ada kawasan yang cukup besar, jadi memang tak sempat lah untuk nak pergi satu tempat ke satu tempat di saat akhir ini. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh calon? Dia boleh buat buat satu rakaman dekat satu tempat dia, kalau kita panggil chroma key, green screen kan. Buat saya calon ini undilah saya, dia akan buat blast bagi pada semua dan dia akan buat untuk ditonton secara online kalau tak sempat. Tetapi dalam masa yang sama juga mereka akan buat selalunya grandstand mereka lah malam-malam kan. Jadi di bawah hari mereka akan kumpul ke satu tempat. Kalau satu parlimen tu berkumpul di dataran ini, maka akan datang semua. Malam itulah kita orang last touch lah untuk cakap apa kan. Malam ni saya rasa pun pihak daripada ATM akan buat daripada bilik-bilik tentu yang memang akan bagi ke presiden parti-parti politik kan, untuk berikan di genting akhir tu kata orang kan, untuk bagikan apa promis yang betul-betul boleh menambat hati. Kerana ada mereka simpan senjata di sana, tiba-tiba pop-pop, okey, naik gaji kan. Memang sukalah kan. Mungkin seronok. Jadi itu di antara pendekatan yang boleh dilakukan. Okey, Prof Datuk, dalam ruang masa yang lebih kurang 1 minit ni, Prof Datuk, mungkin ada kata-kata yang Prof Datuk ingin sampaikan kepada pengundi di luar sana untuk menunaikan tanggungjawab mereka dan juga kepada calon yang bertanding ini untuk mereka kekal berkempen dalam suasana yang harmoni dan batang, Datuk. Saya ingin ucapkan selamat mengundi, good luck to all, terutamanya kepada para calon dan juga parti politik, dan kepada para pengundi, sila tunaikan tanggungjawab anda susah mana pun, jauh mana pun, balik turun mengundi. Kita dah diberikan ruang untuk bercuti. Tidak ada alasan untuk mereka tidak mengundi. Jadikan pengundian 100%. Dan undi secara matang, undi secara bijak dan betul, dan gunakan dan lunaskan kata orang tanggungjawab demokrasi supaya negara ini akan terus membangun,
terus stabil pada masa akan datang. InsyaAllah. Itu harapan saya. InsyaAllah. Baik, Prof Datuk mengundi di mana? Saya akan balik Tanjung Karang insya-Allah, lepas tu akan ke ATM. Petang ni pun saya ada ke ATM lagi. Wah, back to back. Memang sorting tetap di ATM untuk pilihan raya umum ke-15 ini. Jadi terima kasih itu ucapkan kepada Profesor Datuk Dr. Ismail Sualman, Profesor Kolej Pengkomputeran, Informatik dan Media UiTM. Terima kasih Prof Datuk. Kita harapkan peratusan yang turun mengundi esok mencapai tahap yang sangat membanggakan untuk kita semua, untuk kita memberikan mandat yang utuh untuk demokrasi negara kita. Ya, insya-Allah. Baik, dan seterusnya Prof Datuk, kita akan ke